Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi kulli lamatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tina al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma harimna ladzata ma'asiyati warzuqna ladzata ta'atik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, al-aman al-aman al-aman, ya hafiz ya mujib, qallisna minal waba'. Ya Allah, al-aman al-aman al-aman, ya hafiz ya mujib, qallisna minal waba'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama sekali puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia di tempat yang mulia, pada ketika dan juga waktu yang mulia, setelah mana kita mengerjakan ibadah yang mulia yakni salat, mudah-mudahan dengan keberkatan kita berada di dalam majlis ilmu ini, mudah-mudahan Allah mengangkat segala musibah, wabak, segala bencana yang menimpa kita dengan keberkatan. Kita istiqamah berada dalam majlis ilmu ini insya-Allah, dan mudah-mudahan juga majlis ilmu ini sentiasa diadakan dengan harapan mudah-mudahan keberkatan majlis ilmu itu mengangkat segala musibah, segala penyakit yang menimpa kita insya-Allah. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi setelah sekian lama kita bercuti, rehat panjang daripada pengajian kita. Dia punya rehat panjang tu sampai saya nak pakai benda ni pun kadang tak reti dah. Tak reti nak pakai dah. Ada di tempat tu tak reti nak pakai. Lama sangat tak berkuliah. Tak adanya pengajian. Jadi bila Allah dah bagi peluang kepada kita untuk duduk dalam majlis ilmu, kita manfaatkan peluang yang ada itu dengan sesungguhnya. Kita rebut peluang untuk berada dalam majlis ilmu itu dengan sesungguhnya. Mudah-mudahan peluang itu sentiasa ada kepada kita untuk kita menambah ilmu, untuk kita meningkatkan amalan kita, ibadat kita, sehinggalah ibadat kita, amalan kita menjadi ibadah yang sahih, ibadah yang sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita sambung pengajian kita daripada kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimallahu taala wa nafa'ana bi 'ulumi fi darain amin. Dan sebelum saya nak lanjutkan pengajian ni, oleh kerana lama cuti, lama berjumpa, jadi ada yang tanya kenapa rambut panjang sangat. Ada yang tanya rambut panjang sangat ni. Jadi saya nak jelaskanlah kenapa rambut panjang. Rambut panjang ni pertama ialah dengan niat nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, dalam amalan para ulama, dia disebut amalan musalsal, disebut hadis musalsal bittiqadil jummah, hadis musalsal, rambut melepasi daripada paras telinga. Jadi kalau ada majlis ulama buat majlis bacaan hadis, ulama yang buat majlis bacaan hadis tu disyaratkan dia rambut panjang lepas daripada paras telinga, hampir mencecah baru dia akan baca hadis musalsal bittiqadil jummah tu. Baru dia akan bagi ijazahkan kepada hadirin. Jadi mana-mana hadirin yang memang dia amal rambut dia panjang sampai melepasi paras telinga, dia akan dapatlah hadis musalsal tu bersambung sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kalau orang yang dia pada ketika dibacakan hadis tu dia tak mencukupi syarat, maknanya rambut dia tak panjang, dia hanya dapat dengar riwayat hadis sajalah. Dia hanya dapat dengar riwayat hadis tu saja. Itu apa nama tujuan dia. Tujuan dia. Baik, ya kita sambung pada malam ni muka surat 47, iaitu ketika mana Imam Ghazali menyebutkan dan hendaklah engkau bagi waktumu dari selepas sembahyang subuh tadi sampai waktu terbit matahari kepada 4 bahagian. Jadi Imam Ghazali bahagikan kepada anjurkan kepada kita daripada sembahyang subuh sampailah terbit matahari itu kepada 4 bahagian. Maknanya selepas pada sembahyang subuh, fardu subuh, sebelum terbitnya matahari, sampailah waktu terbit matahari, sampai waktu syuruk, sampailah pada waktu isyraq, ada 4 bahagian. 4 bahagian. Yang pertama adalah berdoa. Pertama adalah berdoa. Jadi dimanfaatkan waktu tersebut untuk memperbanyakkan doa, karena dalam hadis Nabi SAW mengatakan ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman, sama ada dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan senang. Jadi kita perbanyakkan doa, terutama musim-musim sekarang ni lah, waktu pandemik ni, perbanyakkan doa. Antaranya apa? Doa wabak, seperti mana yang saya bacakan tadi. Doa wabak tu panjang, itu sebagai yang pendek yang boleh kita amalkan. Lepas pada sembahyang kita bacalah ya Allah al-aman 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 3 kali, ya hafiz ya mujib qallisna minal wabak. Mudah-mudahan Allah mengangkat segala wabak tu tak terkena pada kita dan tak terkena pada ahli keluarga kita dan tak terkena pada orang yang mengaminkan doa tersebut. Itu yang diajarkan oleh para ulama. Jadi memperbanyakkan doa. Memperbanyakkan doa. Doa ni maknanya apa? Permintaan, permohonan kita kepada Allah SWT. Bahkan kita solat tadi tu pun, keseluruhan solat kita daripada takbiratul ihram sampailah kepada bagi salam, keseluruhannya itu 90%, 98% lah, ataupun 95% adalah doa. Adalah doa. Start pada kita angkat takbir, kita rukuk, kita sujud, semua itu adalah doa. Jadi itu pentingnya doa dalam kehidupan kita. Bahkan dalam kehidupan kita seharian 24 jam. Daripada kita tidur, kita bangun tidur, kita hidup seharian, pergi mana pun ada doa dia kan. Doa masuk masjid, doa makan, doa minum, doa pakai pakaian baru, doa buka pakaian, doa nak bersama suami isteri, doa nak masuk tandas, keluar tandas. Kebanyakan tu ada doa dia. Daripada yang sekecil-kecil perkara sampailah yang sebesar-besar perkara, ada doanya yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama adalah doa. Dan dalam kita berdoa ni, kita jangan lupa untuk apa? Memulai doa kita tu dengan as-salatu wassalam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana disebutkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kullu du'ain mahjubun hatta yusalli ala Sayyidina Muhammad. Setiap doa itu terhijab sehinggalah dibacakan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu adab kita berdoa, kita mulakan doa kita itu dengan selawat dan kita tutup doa kita dengan selawat. InsyaAllah doa kita itu akan naik ke hadirat Allah SWT, tidak terhijab. Maknanya mempermudahkan untuk Allah memakbulkan doa tersebut. Jadi kalau seseorang yang dia berdoa, dia tak memulai dengan selawat ataupun tak tutup dengan selawat, salah satu tu dia tak ada selawat, penutup tak ada selawat, pembuka tak ada selawat, ataupun mesti ada salah satu, pembuka ada selawat, penutup tak ada selawat, tak apa, ataupun penutup ada selawat, pembuka tak ada selawat pun tak apa, syaratnya ada salah satu. Kalau tak ada langsung di antara dua-dua tu, maka doa tu tidak diangkat ke hadirat Allah SWT. Jadi rugilah. Doa berpuluh-puluh tahun, rupa-rupanya doa tak diterima. Sebab apa tadi? Tak baca selawat.
Yang kedua ialah apa? Berzikir dan bertasbih, dan hendaklah engkau bilangkan zikirmu itu dengan seutas tasbih. Jadi di sini Mas Ali sebutkan di sini pada waktu pagi itu sebelum terbit matahari itu dianjurkan untuk memperbanyakkan zikir dan bertasbih, memperbanyakkan zikir dan bertasbih. Dan ketika mana mengucapkan zikir dan bertasbih itu hendaklah dihitung dengan menggunakan tasbih, seutas tasbih, subhah, seutas tasbih, tasbih yang yang berbutir, bertali itu. Itu yang lebih baiklah daripada guna tasbih digital. Boleh nak guna yang digital, tak ada masalah. Cuma yang baiknya adalah tasbih yang dibuat daripada benda hidup, yang asalnya benda hidup kemudian dijadikan tasbih, contohnya kayu, batu, dan sebagainya. Itu lebih baik. Kerana apa? Kerana benda hidup tadi, contohnya kayu tadi, batu tadi, sebelum dijadikan tasbih, dia memang dah berzikir, bertasbih kepada Allah SWT tu dah beratus-ratus tahun dah, selama mana dia hidup. Kemudian diambil, dijadikan tasbih. Orang yang guna tasbih tu disambung semula zikir. Tadi maknanya ada kesinambungan. Ada kesinambungan. Kalau digunakan tasbih daripada benda yang tidak hidup, benda mati, contohnya tasbih digital tu kan, bukan benda hidup, maksudnya dia kosong, dapat dekat kita baru kita isi dengan zikir, baru nak isi dengan zikir. Kalau tasbih yang dibuat daripada kayu, batu tadi, dia memang dah diisi dengan zikir, benda tu dah berzikir, cuma kita dapat dekat kita, dia jadi tasbih, kita sambung je zikir tu. Jadi itu perbezaan dia lah di antara tasbih yang dibuat daripada benda hidup dengan bukan benda hidup. Kemudian tasbih ni ialah zaman Nabi tak adalah tasbih yang berbutir macam kita sekarang. Tak adalah. Zaman Nabi sahabat guna apa? Sahabat guna, ada riwayat sahabat guna pintalan benang yang dipintal dijadikan butir untuk dikira zikir. Ada juga sahabat yang menggunakan biji kurma. Dah makan biji kurma tu simpan. Jadi biji kurma tadi dijadikan zikir. Subhanallah, ambil sebiji letak dalam, ada dua bakul penuh, bakul kosong. Jadi daripada bakul penuh ni ambil, dah berzikir, letak kat bakul kosong. Lepas tu bila dah bakul kosong ni dah penuh, tukar balik. Macam tu lah. Menggunakan biji biji kurma. Ataupun ada juga sahabat yang menggunakan biji batu, samalah macam biji kurma tadi. Dan juga ada sahabat menggunakan tu ruas jari. Cuma ruas jari ni boleh kita berzikir dalam jumlah yang sedikit, 33, 100 tu boleh lah nak buat. Kalau nak zikir sampai 200, 300, 400, 1000, 2000, tak boleh dah nak guna uras jari ni. Susah nak ingat. Jadi kalau digital tu dia ada nombor siap-siap, kan? Itu memudahkanlah. Cuma yang baiknya yang tasbih yang berbiji tu. Dan tasbih berbiji tu pun dia ada kaedah cara nak kira dia. Contohnya tasbih tu dia ada 100 butir, lepas tu dia ada yang kecil tu. Yang kecil tu untuk kiraan yang selanjutnya. Contoh ginilah. Contoh yang ni dia 100 butir, lepas tu dia ada yang ni. Yang dia ada 10 katakan, 10 butir kat sini. Lepas tu ada juga yang dia ada 10 lagi butir kat sini, kalau nak kira yang lebih. Contoh yang gini, dia ada 10 butir kat sini, yang ni ada 100. Kita dah siap pusingan 100, kita tarik satu kan. Lepas tu habis lagi 100 yang kedua, tarik lagi. Jadi sampai 1000. Maknanya bila habis 10 butir ni dapat 1000. Lepas tu kalau yang ada butir kat sini lagi, dia nak kira jumlah yang lebih lagi, 2000, 3000 dan sebagainya. Itu cara menggunakan tasbih ni lah. Kalau digital tu dia mudah, dia keluar nombor kan. Kita tekan je.
keluar nombor. Itu kegunaan dia. Jadi maknanya berzikir menggunakan alat zikir atau iaitu tasbih. Jadi maknanya uras jari ada ketika dia. Contoh kita nak berzikir lepas sembahyang. Setakat nak zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar tu guna uras jari jelah. 3 kan. Kemudian kalau nak yang lebih lagi, nak jumlah yang banyak, guna tasbih. Dan alat-alat tu semua, alat-alat zikir ni dia akan jadi saksi kita di akhirat nanti bahawa kita berzikir kepada Allah SWT. Maknanya tak rugi apa-apa pun. Kita sama guna uras jari, guna yang digital ataupun guna tasbih tadi, tak ada masalah. Semuanya itu akan menjadi saksi di akhirat nanti bahawa kita berzikir kepada Allah SWT. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran. Qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran ni ialah utama zikir. Kerana dalam Quran tu ada zikir, ada tasbih, ada tafakur, ada doa dan sebagainya. Itu kelebihan Al-Quran. Semuanya ada dalam Al-Quran. Jadi kalau kita baca Quran tu, dalam masa sama kita berzikir, dalam masa yang sama kita bertafakur, dalam masa yang sama kita berdoa dan sebagainya. Itu kelebihan Al-Quran. Dan kelebihan Al-Quran ni sebagaimana kita tahulah, setiap satu huruf tu dinilai 10 pahala. Kalau bismillah ada 19 huruf. 19 huruf dah 190 pahala. Itu baru baca bismillah, belum baca yang lain-lain. Jadi Al-Quran ni pula kita seboleh-bolehnya, bukan hanya kita fokus baca Quran ni waktu Ramadan je. Ada orang dia waktu Ramadan dia kejar baca Quran. Kejar nak khatam Al-Quran. Bila bulan-bulan yang lain dia lupa, dia tinggalkan. Jangan macam tu. Seboleh-bolehnya Quran ni hidup dalam diri kita tu tiap-tiap hari kita baca Quran. Tak kira bulan Ramadan ke bulan apa pun, sentiasa tu dengan Quran. Cuma pada bulan Ramadan dilebihkan bacaan tu. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i pada bulan Ramadan beliau mengkhatamkan Quran sebanyak berapa? 60 kali. Sehari 2 kali khatam pada bulan Ramadan. Pada bulan-bulan yang biasa dia khatam sehari sekali. Itu Imam Syafi'i lah. Kita kalau tak dapat nak buat macam tu, kurang-kurangnya sebulan sekali khatam pun dah alhamdulillah. Sebulan sekali khatam. Jangan seumur hidup sekali khatam. Semua hidup berpuluh-puluh tahun baru sekali khatam. Itu lebih baiklah daripada orang yang tak khatam-khatam langsung. Kan? Jadi makna itu dengan Quran itu tak boleh ditinggalkan. Dan setiap ayat ataupun setiap surah daripada Quran tu, dalam Quran ada 30 juzuk, ada 114 surah. Dalam 114 surah tu, surah-surah tu ada kelebihan-kelebihan dia yang tertentu. Kalau kita baca ataupun kita mengamalkannya. Contoh macam surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk dan sebagainya lah. Itu berkenaan dengan membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, bertafakur. Bertafakur di sini maknanya apa? Kita merenung kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu pagi itu, sebelumnya terbit matahari. Kita merenung kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bangun tidur tadi pun Allah Taala dah menghidupkan kita semula, memberi peluang kepada kita untuk kita hidup, untuk kita bernafas, untuk kita melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat, dosa dan sebagainya. Jadi kita bersyukur, bertafakur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merenung diri pada hari tersebut, apakah amalan-amalan kebajikan yang kita nak buat pada hari tersebut. Jadi kita bertafakur, merenung diri kita, muhasabah diri. Itu yang keempat. Kemudian, maka hendaklah engkau memikirkan betapa banyak dosa dan kelalaianmu di dalam berbuat ibadah terhadap Tuhanmu. Jadi ketika mana bertafakur itu, kita merenung, kita berfikir berapa banyak dosa, kelalaian kita ketika mana kita buat ibadat. Contohnya sembahyang. Dalam kita sembahyang tu, adakah kita betul-betul khusyuk ataupun kita betul-betul lalai? Perkara-perkara yang rukun kita sempurnakan ataupun tidak, perkara-perkara yang sunat dalam solat misalnya kita buat,
betul-betul ataupun tidak. Jadi kita muhasabah. Dan engkau fikirkan pula betapa engkau berani meletakkan dirimu di hadapan sesaan Tuhanmu yang pedih dan kemukaannya yang sangat besar. Ini kalau buat maksiat, buat dosa. Bila buat maksiat, buat dosa, kita kena ingatlah, kita berani letakkan diri kita tu di hadapan sesaan Allah SWT ketika mana buat maksiat tu, supaya hati insaf, supaya hati sedar kembali kepada Allah SWT, beristighfar, bertaubat dan sebagainya. Oleh sebab itu Nabi SAW ajarkan kepada kita setiap hari kita setidak-tidaknya kita beristighfar 70 kali ataupun 100 kali, bahkan lebih lagi lah. Nabi ajar dalam hadis 70 ataupun 100 kali. Cuma bagi kita yang sentiasa tak terlepas pada dosa ni, kena lebih lah istighfar dia tu, lebih daripada 100 kali istighfar. Dan adalah pula engkau fikirkan susunan waktumu dengan menentukan wirid yang engkau baca di sepanjang hari nanti. Dan kita kena fikir pula pada hari tersebut, apa wirid-wirid yang kita nak baca, apa wirid-wirid yang kita nak baca pada hari tersebut. Jadi setiap orang daripada kita ni tak boleh tidak ada baca wirid, kena ada baca wirid. Oleh sebab tu ulama sebut man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun. Siapa yang tidak ada wirid, tak ada baca wirid, fahuwa qirdun, dia macam kera. Dia macam kera. Siapa tak baca wirid ni macam kera. Bukan saya kata, ulama kata. Pasal apa? Pasal apa nak kena baca wirid? Pasal dalam Quran Allah berfirman, makhluk-makhluk iaitu burung-burung, gunung ganang, semua tu setiap pagi mereka bertasbih kepada Allah SWT dan juga pada setiap petang. Jadi kalau kita makhluk yang berakal ni malah nak berwirid, malah nak berzikir, maknanya lebih teruk daripada makhluk yang tak ada taklif tadi, burung, gunung dan sebagainya tu. Jadi sebab tu kita kena susun waktu kita untuk baca wirid. Kalaupun kita tak ada masa sangat nak baca wirid panjang-panjang ni, sekurang-kurangnya kita tak tinggal wirid lepas pada sembahyang. Wirid lepas sembahyang tu, setiap dia 5 waktu kita sembahyang tu, yang fardu tu, kita jangan tinggal langsung wirid tu. Kalau lah waktu lain itu kita tak ada masa langsung, maknanya paling-paling kita adalah 5 kali lepas sembahyang tu kita ada juga bacaan wirid kita. Kalau kita tak buat yang tu, makanya dalam satu hari tu kita tak ada baca langsung wirid. Rugi. Supaya engkau dapat menyempurnakan wirid-wirid yang luput dari sebab kelemahanmu. Jadi kalau waktu lain kita tak dapat baca wirid, jadi wirid lepas sembahyang tu setidak-tidaknya kita adalah bacaan kita pada tiap 5 kali kita sembahyang fardu. Dan hendaklah engkau fikirkan bagaimana engkau boleh menjaga diri di sepanjang hari. Jadi sepanjang hari tu kita kena fikir macam mana cara kita nak jaga diri kita ni. Jaga daripada apa? Daripada perkara-perkara maksiat dan dosa. Dan juga jaga diri kita untuk sentiasa buat taat. Dan hendaklah pula engkau berniat untuk membuat kebaikan kepada orang-orang Islam. Jadi tiap-tiap hari tu kita bangun pagi, kita mesti niat untuk buat kebaikan kepada orang Islam. Hari-hari macam tu, berniat, berazam untuk buat kebaikan kepada orang Islam, sesiapa sahaja orang Islam, untuk buat kebaikan. Lepas kita dah buat kebaikan pada orang Islam, lepas pada tu barulah kepada manusia yang umum seluruhnya. Dan adalah engkau bercita-cita bahawa engkau di sepanjang hari nanti tidak membuat sesuatu kecuali hanya taat kepada Allah Ta'ala sahaja. Dan adalah engkau berniat membuat ketaatan yang termampu engkau melaksanakannya. Jadi walaupun ada perkara-perkara taat yang kita tak mampu nak buat, taat yang sunat lah. Taat yang wajib ni, mampu tak mampu kena buat. Solat, mampu tak mampu kena buat. Solat tu wajib. Ketaatan yang sunat kita boleh pilih yang mana lebih afdal. Kalau kita tak mampu nak buat semua, kita pilih mana yang lebih utama, yang tu kita buat dulu. Yang lain tu kita kemudiankan sedikit. Yang tu boleh kita pilih. Kalau ketaatan yang wajib fardu tak boleh pilih. Kalau kata solat pada waktu dia, kena solat pada waktu dia dah. Kalau kata puasa pada waktu dia yang wajib, kena puasa pada waktu tersebut. Tak boleh pilih-pilih lagi. Ketaatan yang sunat kita boleh pilih. Ketaatan yang sunat ni banyak. Kalau kita himpunkan ketaatan yang sunat tu, kita nak buat semua seumur hidup kita tak mampu nak buat semua, melainkan kita kena pilih mana yang paling utama untuk kita buat.
Dan hendaklah engkau fikirkan dengan teliti bagaimana cara mempersiapkan kemudahan pelaksanaan ketaatan tersebut. Jadi dalam sepanjang hari kita tu kita kena mempersiapkan kemudahan pelaksanaan ketaatan tersebut. Maknanya apa-apa yang berkaitan dengan urusan ibadat kita, apa yang kita perlukan ketika mana kita nak buat ibadat tu. Dan jangan lupa engkau memikirkan bahawa ajalmu itu sangat dekat denganmu. Dan kita kena ingat bahawa ajal maut itu sentiasa dekat dengan kita. Mana ajal maut ni bukan sebab orang mati sebab dia kena COVID ataupun kena vaksin, kan? Kalau tak kena apa-apa pun, kalau dah ajal maut dia dah sampai masa dia, tak lewat dan tak lambat, tak cepat dan tidak lewat, pasti dia akan mati. Jadi kita kena ingat. Jadi bila kita ingat ajal kita tak tentu masa, tak tentu bila, maka kita tak boleh lagi nak tangguh-tangguh buat amal kebaikan. Amal kebajikan tak boleh lagi nak tangguh-tangguh. Nantilah buat, esoklah buat, minggu depan lah buat, bulan depan lah buat, tahun depan buat. Jangan. Bila bertangguh-tangguh macam tu, memang sampai bila pun tak akan terbuat. Jadi bila dah ingat, buat terus. Bila dah ingat, dah tahu amalan tersebut, buat terus. Jangan tangguh-tangguh lagi. Kalau tangguh, takut tak ada kesempatan selepas daripada tu. Dan bahawa kematian itu bila-bila sahaja boleh datang. Bila-bila saja, tak kiralah orang tua ke muda ke kanak-kanak ke baru lahir tadi, boleh meninggal. Sihat tak sihat boleh meninggal. Boleh datang memutuskan segala rencanamu. Bila dah ajal maut sampai, apa yang kita rancang semuanya tergendala. Semuanya terputus sampai situ je. Dah tak boleh nak buat dah. Dan bahawa kematian itu di luar daripada ikhtiarmu. Dan kematian ini di luar daripada ikhtiar kita, daripada usaha kita. Dan engkau fikirkan juga betapa besarnya kerugian dan penyesalan bagi seseorang yang tidak membuat persiapan untuk matinya. Jadi kita ni hidup kena buat persiapan untuk mati. Apa persiapan untuk mati? Amal ibadat, sentiasa menambah ilmu dan sentiasa menambah amal ibadat. Itulah persiapan untuk mati. Persiapan kita untuk mati itu, bukan benda lain, bukan harta benda dan sebagainya. Harta benda tu sekadar untuk meneruskan hidup di atas muka bumi itu saja. Cari rezeki tu sekadar untuk meneruskan hidup di atas muka bumi saja. Bukan tujuan utama dia. Tujuan utama yang tadi apa? Ilmu dan amal. Itulah persiapan dia. Dan adalah tasbih dan zikirmu itu dibagi kepada 10 bahagian. Di sini Imam Ghazali memberi cadangan 10 zikir dibahagikan kepada 10 bahagian yang hendak kita baca pada waktu pagi itu ataupun pada hari tersebut. 10 zikir. Yang pertama ialah apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir. Zikir ni yang kita baca lepas wirid, lepas sembahyang tadi, kan? Kita baca berapa kali? 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir. Dalam hadis disebutkan dianjurkan untuk baca 10 kali setiap kali lepas daripada sembahyang subuh dan 10 kali selepas daripada sembahyang maghrib. Maknanya lepas sembahyang subuh dengan sembahyang maghrib tidak boleh kurang daripada 10 kali baca zikir ni. Kalau kurang tak dapat apa yang Nabi sebut dalam hadis. Khususnya pada waktu subuh dan waktu maghrib. Sedangkan pada waktu-waktu yang lain kita boleh pilih nak baca berapa kali tu, utamanya waktu asar. Waktu asar boleh pilih nak baca 10 ataupun nak baca 3 kali. Waktu zuhur, waktu isyak baca 3 kali sahaja. Baca 3 kali sahaja. Yang dikhususkan untuk baca 10 kali adalah waktu maghrib dengan waktu subuh. Kemudian zikir yang kedua, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Allah yang memiliki segala kerajaan dan kebenaran yang menampakkan jalan yang lurus. Zikir yang kedua ni ada kelebihan dia yang tertentu sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
siapa yang baca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin ni pada tiap-tiap hari 100 kali. Siapa yang baca pada tiap-tiap hari 100 kali. Tiap-tiap hari tu maksudnya apa? Kata guru saya, baca tiap-tiap hari tu bermula lepas daripada sembahyang sunat fajar, sembahyang sunat subuh, mula baca. Kalau kata tak habis baca, sambung lepas pada subuh. Lepas subuh tak habis baca juga, lepas duha. Lepas duha tak habis baca juga 100 tadi tu, sebelum zuhur. Sebelum zuhur tak habis juga, lepas zuhur. Lepas zuhur tak habis juga, sebelum asar. Sebelum asar tak habis juga, lepas asar. Lepas asar tak habis juga, nak 100 tu tak habis juga, sebelum terbenamnya matahari. Sebelum terbenamnya matahari. Lepas terbenam matahari dah tak dikira dah. Tak dikira. Kena sebelum habis hari tersebut. 100 kali tu. Jadi siapa yang baca 100 kali tiap-tiap hari la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin ni, Allah akan buka pintu rezeki dia, melapangkan pintu rezeki dia dengan jalan yang tak disangka-sangka. Kemudian Allah akan menghindarkan dia daripada jadi papa kedana. Jadi papa kedana. Maknanya apa? Allah memberikan kekayaan kepada dia lah, zahir dan batin. Rezeki zahir dan batin. Bagi siapa yang istiqamah baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Jadi kalau siapa yang nak rezeki zahir dan batin, nak hidup dia tidak terjumuh dalam kesusahan, kepayahan, kegetiran, jadi amalkanlah zikir ni 100 kali setiap hari. Itu antara kelebihannya lah. Yang ketiga, zikir yang ketiga, la ilaha illallahul wahidul qahar rabbus samawati wal ard wa ma bainahumal azizul ghaffar. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Tuhan yang memiliki segala langit dan bumi dan barang yang antara kedua-duanya. Tuhan yang Maha Gagah lagi Maha Mengampuni. Jadi zikir ini kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau waktu Nabi tidur, bagi dia tidur, kemudian Nabi terjaga pada tengah malam, Nabi akan baca zikir inilah. Itu antaranya. Kemudian yang keempat zikir keempat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Dalam zikir ini yang keempat ni ada apa? Ada tasbih, kemudian ada tahmid, alhamdulillah, kemudian ada tahlil, la ilaha illallah, kemudian ada takbir, kemudian yang kelima ada la haula wala quwwata illa billahil azim. Jadi zikir keempat ni dia terhimpun lima jenis zikir dalam satu zikir. Dan zikir ni lah, kalau kita ingat pelajaran-pelajaran sebelum ni, kita baca zikir ni 4 kali bagi menggantikan solat sunat tahiyatul masjid yang kita terlepas, kan? Kalau ingatlah, kita dah belajar sebelum-sebelum ni, kalau kita terlepas nak buat tahiyatul masjid, tiap kali kita masuk masjid, kita bacalah zikir ini sebanyak 4 kali sebagai ganti tahiyatul masjid yang kita terlepas tadi. Kemudian yang kelima, zikir yang kelima, subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Yang ni kalau kita ingat waktu Ramadan kita baca kan, Bilal bacalah. Dan kita semua baca subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Ni zikir yang kelima. Zikir yang keenam, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Maha suci Allah, Tuhan dengan segala puja, maha suci Allah yang maha agung. Zikir ni pun ada kelebihannya. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim ni ada kelebihannya. Dalam hadis disebutkan, cuma lafaznya dia ada tambahan sikit. Siapa yang baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim wa bihamdi wala haula wala quwwata illa billahil azim. Ya, ingat, siapa yang baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim wa bihamdi wala haula wala quwwata illa billahil azim, baca 3 kali selepas daripada sembahyang maghrib dan lepas daripada sembahyang subuh. Siapa baca 3 kali lepas subuh dan lepas maghrib, dia akan dihindarkan daripada 4 penyakit. Dia akan dihindarkan daripada 4 penyakit ataupun disembuhkan daripada 4 penyakit. Penyakit yang pertama adalah buta. Allah pelihara dia daripada kebutaan. Yang kedua, Allah pelihara dia daripada penyakit sopak. Yang ketiga, Allah pelihara dia daripada junun, penyakit gila.
Yang keempat, Allah pelihara dia daripada penyakit lumpuh ataupun stroke, lumpuh ataupun angin ahmar. Jadi amalkanlah baca yang ini 3 kali je lepas sembahyang maghrib, lepas sembahyang subuh. 3 kali. Insya-Allah Allah akan pelihara daripada 4 jenis penyakit tadi tu. Sepanjang umur hidup dia, Allah pelihara daripada 4 jenis penyakit tu. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim wa bihamdih, wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Mudah je. Kemudian zikir yang ke-7, astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu taubata wal maghfirah. Yang ini istighfar. Istighfar dengan istighfar yang ke-7 ni istighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-8, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Yang ni sebenarnya zikir ni yang ke-8 ni juga termasuk dalam wirid lepas sembahyang. Cumanya kita di sinilah tak ada kedengaran kita baca. Kita imam tak baca. Yang ni imam tak bacalah. Tapi dia termasuk dalam zikir wirid lepas sembahyang. Cuma yang ni kebanyakannya tak dibaca. Jadi zikir ni pun ada kelebihannya yang tertentu. Kemudian yang ke-9, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim, ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallim. Ini selawat. Selawat ni banyak kelebihan dia, terutamanya pada hari Jumaat. Dan untuk selawat ni ada satu amalan tentang selawat ni, iaitu apa? Ini juga disebutkan dalam hadis, sesiapa yang membaca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, kemudian disambung sallallahu alaihi 100 kali, baca 100 kali, Allah akan Allah akan bagi kelebihan dia di sudut keduniaan tu 30 kelebihan di sudut keduniaan, dan 70 di akhirat nanti. Maknanya Allah akan bagi kelebihan yang berkaitan dengan dunia tu 30 kelebihan, dan yang berkaitan dengan akhirat tu 70 kelebihan. Di antaranya tu Allah akan meluaskan rezeki dia. Siapa yang baca tadi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, kemudian disambung apa? Allahumma salli 'alaihi, sambung Allahumma salli 'alaihi. Jadi Allahumma salli 'alaihi itu disebut sebagai selawat Sayyidina Jibril, selawat Sayyidina Jibril alaihi salam. Selawat Sayyidina Jibril itu pendek je, Allahumma salli 'alaihi, yang tu je. Selawat dia pendek je. Cuma kita tambahlah tadi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, tu sebab itu disebut dalam hadis. Siapa baca yang tu 100 kali, insya-Allah Allah akan bagi kelepasan dia di dunia sebanyak 30 kelepasan, dan di akhirat tu 70 kelepasan. Antaranya lah meluaskan rezeki. Jadi amalkanlah insya-Allah. Terutamanya waktu pandemik ni kan. Waktu pandemik ni ramai yang susah, ramai yang payah. Ada yang tak ada kerja, dan sebagainya. Jadi antara ikhtiar kita daripada kita usaha, antara ikhtiar kita usaha adalah kita kena ada amalan rohaniah tadi. Amalan rohaniah tadilah amalan-amalan yang macam ni yang kita kena amalkan, kita kena sentiasa lazimkan, supaya Allah mempermudahkan rezeki kita. Rezeki itu semua dah ditentukan, Allah dah tentukan lah, tiap-tiap orang tu ada rezeki dia. Cuma dia beza dia cepat dengan lambat. Cepat dengan lambat. Jadi kalau kita nak cepatkan rezeki itu sebagaimana yang ditakdir oleh Allah SWT, antaranya kita amallah amalan-amalan yang antara disebutkan tadi. Kalau kita tak amal, memanglah Allah takdirkan dia tu akan dapat rezeki, cumanya lambat, boleh jadi lambat. Nak kena angkat bendera putih dulu dapat, kalau tak sampai-sampai. Tapi kalau dia amal misalnya, dalam takdir Allah disegerakan. Itulah, itu antara amalan rohani ni sangat penting, sangat penting untuk setiap orang Islam, dia kena ada. Sebab tu Imam Ghazali pesan tadi, setiap hari tidak boleh tak baca wirid. Sebab apa? Wirid tu dengan kita orang Islam ni dia sangat signifikan, sangat penting.
sangat penting. Zikir ni sangat penting. Jadi kalau orang Islam dia tak ada zikir, di sudut zahir dia sama macam orang bukan Islam. Di sudut zahir tu dia sama macam bukan Islam. Sebab orang bukan Islam dia tak ada wirid kan, tak ada zikir kan. Dia adalah bacaan-bacaan dia, tapi di sudut rohaniah tu tak dinilai lah. Jadi orang Islam ni dia kena ada amalan yang zahir dan amalan yang batin. Amalan rohaniah dia kena ada. Kalau dia ada amalan rohaniah dia kuat, jiwa dia kuat, apa-apa ujian yang apa nama? Maksud Isya? Dah. Ha? Dah. Okey, sikit ya. Jadi apa-apa saja yang menimpa dia, insya-Allah jiwa dia tu akan kuat. Jiwa dia akan kuat. Sebab apa? Jiwa dia ada hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau setakat susah sikit-sikit tu, insya-Allah dia boleh atasi lah. Insya-Allah dia boleh atasi. Jadi insya-Allah nanti kita sambung apa nama ni yang ke-10 dan seterusnya lah ya. Dan setiap satu zikir tu kalau saya ingat apa kelebihan dia saya akan sebutlah insya-Allah. Dan kalau ada amalan-amalan tertentu saya akan sebut juga untuk sama-sama kita beramal lah. Bagi siapa yang berhajat nak beramal. Kalau tak berhajat nak beramal pun tak ada masalah. Terpulang pada pilihan masing-masing lah. Kan, pulang pada pilihan masing-masing. Jadi sekadar itu saja yang dapat disampaikan pada malam ini. Yang baik tu daripada Allah SWT, yang lemah kurang tu daripada diri saya sendiri. Sekadar itu saja, insya-Allah kita jumpa pada minggu hadapan kalau maknanya diizinkan oleh Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'ul ma'ab wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.